yang sedang berdiri tegak, tangan di sisi, mukanya pucat. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada video kali ni sebenarnya FJ nak cerita dekat korang satu kisah ni yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber FJ di YouTube, di mana apabila FJ mengupload video berkaitan dengan kisah benar gangguan di Jalan Puaka, saudara Nazifi Nur Azman ni dia men-sharekan pengalaman beliau ketika beliau melalui satu jalan di Perlis lah. Jadi FJ rasa bila FJ baca cerita tersebut agak menarik untuk di-sharekan kepada korang semua. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita baca sama-sama berkaitan dengan kisah yang ingin disampaikan oleh saudara Nazifi Nur Azman. Okey, saya pernah kena, tapi pengalaman ini terjadi semasa akhir tahun lepas. Saya bangun awal untuk ke KTM Arau untuk naik train awal pagi menuju ke Taiping. Semasa saya menaiki motosikal, saya tak tahu kenapa saya mengambil jalan shortcut melalui highway Seriap Arau Pau. Sepanjang jalan gelap gelita, lampu jalan kejap ada kejap tak ada, jarak jauh-jauh. Satu dua kenderaan dari arah hadapan saja ada, itu pun jauh-jauh nampak. Selepas sampai beberapa minit, mata saya seakan terus memandang ke bahu jalan dan saya ternampak sesuatu objek. Penampakan makhluk seperti manusia yang sedang berdiri tegak, muka pucat, tangan kiri kanan rapat ke peha sisi, wajahnya hanya memandang ke hadapan. Secara tiba-tiba selepas memandang tepat ke arah dia, saya terus cakap Allahu Akbar dan automatik saya bawa motor saya ke kanan menghampiri divider tengah jalan. Maksudnya dia hampir kemalangan lah. Perjalanan itu saya terasa sangat lama, seram sejuk dan cuba sedaya upaya tak mau memandang side mirror. Mulut terkumat kamit, baca apa yang terlintas, dan paling kelakar saya tak mau bagi takut lagi. Saya cuba main lampu tinggi dan bermain horn motosikal untuk menenangkan hati. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 5 pagi semasa saya menaiki motosikal ingin menuju ke stesen KTM Arau. Jalan yang terkena tersebut ialah highway Seriap Arau Perlis. Train paling awal pukul 6.30 pagi. Saya pernah berkongsi penulisan saya dalam status FB saya. Dulu tak pernah terfikir nak kongsi dalam grup KCHM, Kelab Cerita Hantu Malaysia. Apa yang saya dapat tahu, jalan tersebut banyak berlakunya kemalangan ngeri sepanjang jalan tersebut. Wallahu alam, Tuhan nak tunjuk keberadaan makhluk halus tersebut dan saya orang yang terpilih. Hanya yang mengalami pengalaman je tahu masa saya menulis cerita tersebut dalam FB saya. Saya terasa meremang bila mengingatkan kembali pengalaman tersebut. Terima kasih. Okay, je rasa pengalaman yang beliau alami ni agak menarik, di mana beliau melalui satu jalan highway Seriap Arau Pau. Sebenarnya AJ tak pasti AJ pernah lalu ke tak, sebab AJ beberapa kali lah pernah pergi ke negeri Perlis sebab bawa budak hoki pertandingan open kat sana. Jadi AJ pun tak pasti jalan yang AJ lalu tu apa nama dia kan, tapi rasa macam pernah lalu kot, tapi tak tahu yang mana satu. Okay, jadi dia ceritakan, dia kongsikan tentang pengalaman beliau. Nampak ada satu penampakan, iaitu seperti ada orang yang sedang berdiri tegak, tangan di sisi, mukanya pucat, kemudian wajahnya hanya memandang ke hadapan lah, tidak bergerak dan sebagainya. Jadi kita tak tahu akan makhluk tersebut adakah ianya manusia ataupun entiti. Tapi waktu kejadian yang beliau kena ni adalah pada jam 5 pagi. Okay, 5 pagi ni kebiasaannya kalau di kawasan luar bandar dan sebagainya agak kurang lah kenderaan untuk berjalan-jalan di jalan raya ketika itu. Tapi kalau korang duduk kat bahagian bandar ke, macam kat rumah FJ ni kan, FJ duduk dekat kawasan luar bandar, tetapi kadang-kadang pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi tu ada orang daripada yang kerja kilang dekat Pening, dia akan turunkan orang pada waktu pagi, kadang-kadang ambil orang pada waktu pagi dan sebagainya. FJ pernah tengoklah keadaan itu. Okay, kita tengok ruangan komen di bawah. Terbaik kisah ni boleh up lagi, jalan itu masih seram lagi tak? So FJ tanya kepada beliau lah. Kalau siang insyaAllah berani lagi lah. Itu pengalaman pertama lalu jalan itu waktu sebelum subuh tu yang terkena. Okay, jadi benda ni bukanlah kerap berlaku, benda ni berlaku ketika itu saja. Saya orang Perlis, rumah saya berdekatan dengan highway yang disebutkan itu. Memang tak dinafikan highway itu memang gelap gelita dan banyak juga berlaku kemalangan, even jalan lurus saja. Selalu juga saya lalu highway itu drive seorang diri lewat malam dan awal pagi subuh macam tu, tapi tak pernah nampak apa-apa yang menyeramkan. Maybe sebab saya memang dah biasa guna highway tu, tapi bila bro ni cerita rasa seram pula rasanya. Okay, ada seorang ni dia komen dia dekat rumah dia dengan highway tersebut dan beliau pun menyatakan bahawa kawasan tersebut memang berlaku kemalangan walaupun jalan tersebut lurus. Kemudian beliau pun pernah lah lalu di waktu malam dan sebagainya kan, tetapi tidak ada apa-apa sebarang gangguan ataupun penampakan lah sepanjang beliau lalu menggunakan highway tersebut. Okay, kalau encik ataupun bro perasan selepas di jantas ada signboard Daulat Tuanku tu dari Kanga nak ke Arau,
saya kena kat situ. Allah Maha mengetahui. Okay, habis dah berkaitan dengan komen di barangan bawah. Jadi berkaitan dengan kisah ini, apabila orang berkongsikan kisah mengenai beliau diganggu dan sebagainya, FJ nak kata tak betul pun tak tahu, sebab kita tak ada pengalaman di situ. Dan seperti yang FJ selalu cakap, bahawa apabila kejadian misteri ataupun kejadian seram yang berlaku di jalan raya dan sebagainya, bahawa kejadian-kejadian tersebut bukanlah selalu ataupun kerap kali berlaku. Dia ada nisbah dia lah. Kemungkinan daripada 1000 orang yang lalu di jalan tersebut, mungkin satu kenderaan saja yang mungkin akan mengalami gangguan. Okey, itulah cerita realiti yang sebenar. Jadi apabila kita nak menyatakan bahawa kisah yang orang sampaikan itu tidak betul dan sebagainya, agak sukar sebenarnya. Sebab macam Vijay cakap lah, kalau daripada 1000 orang hanya satu orang saja yang ada pengalaman di situ, tak semestinya kisah yang disampaikan itu tidak betul. Walaupun mungkin ada orang lalu dia kata, aku lalu tidak ada apa-apa, aku dah lalu banyak kali dah, aku dah lalu 100 kali lah apa semua kan. Tak semestinya menandakan bahawa jalan tersebut tidak terdapat gangguan lah. Sebab gangguan ni dia bukan kerap kali berlaku. Kalaulah setiap kali semua kereta yang lalu kat situ nampak hantu dan sebagainya kan, itu dah jadi bukannya cerita seram lah tu. Itu dah boleh buka taman tema seram lah. Nak lalu kena bayar tol. Siapa nak tengok hantu boleh tengok lah. Kalau keadaan dia macam tu lah. Tapi in reality dia macam tu lah yang dia cakap. Apabila ada orang mengisahkan cerita dia kena ganggu dan sebagainya, kita tak boleh nak kata benda itu tidak betul. Macam FJ sendiri, FJ kaji tentang kisah seram di jalan raya dan sebagainya. Apabila FJ pergi ke jalan raya tersebut, tidaklah FJ menerima gangguan seperti mana yang diceritakan ataupun dikisahkan orang melalui jalan-jalan seram tersebut. Begitulah keadaan dia. Okay? Tetapi dalam masa yang sama, FJ juga tidak menolak akan kisah-kisah yang orang ceritakan di jalan tersebut. Cumanya FJ cuba untuk merungkai dari sudut perspektif kemungkinan boleh berlaku salah fahaman dan sebagainya. FJ pergi banyak kali jalan, mungkin berlaku kesalahfahaman dan sebagainya lah. Tetapi apabila kejadian-kejadian seperti ini, kita sukar untuk menentukan sama ada kisah itu benar ataupun kisah itu betul. Tapi kalau ikut FJ dari sudut penceritaan daripada saudara Nazifi Nur Azman ni, FJ nampak dari sudut penulisan ataupun penceritaan dia cerita secara jujur dan ikhlas. FJ nampak dari sudut penceritaan dia tu, maksudnya tidak ada motif untuk beliau membuat cerita dan sebagainya. Sedangkan mungkin ini adalah kisah sebenar yang beliau alami ketika melalui jalan tersebut. Jadi konklusi daripada cerita ini ataupun kisah ini, FJ tak pasti. Semuanya bila dikatakan kejadian berlaku di highway itu, kemungkinan nanti pada masa akan datang FJ mungkin akan pergi kat sana lah. Di mana FJ masih belum buat lagi jalan apa lah, yang jalan yang berliku-liku tu. Sekejap. Okey, di mana FJ belum melalui jalan di Wang Kelian. Okey, dulu pernah FJ cakap FJ nak cuba untuk lalui jalan di Wang Kelian, tetapi FJ belum cuba lagi. Jadi kalaulah FJ ada kesempatan untuk pergi ke negeri Perlis, mungkin FJ akan terus buat di sana lah. Maksudnya mungkin FJ akan pergi jalan Wang Kelian, lepas tu FJ akan pergi ke jalan yang dikatakan oleh saudara Nazifi ni lah. Okey, berkaitan dengan gangguan yang diterima di highway Seriap, Arau dan juga Pauh. Okey, jadi kemungkinan FJ akan pergi lah. Dan di situ pun dia ada mention berkaitan tempat gangguan yang diterima itu adalah semasa selepas dia jantas ada signboard Daulat Tuanku dari Kangar ke Arau. Jadi FJ kemungkinan akan pergi ke sana jugalah kalau ada kesempatan. Okay? Jadi bagi FJ itu saja berkaitan dengan kisah ini. Kalau korang rasa korang ada kisah yang menarik yang lebih kurang sama dan sebagainya berkaitan dengan kisah seram di jalan raya dan sebagainya, korang boleh kongsikan di ruangan bawah. FJ insyaAllah akan baca lah. Kemudian kalau cerita tu menarik, FJ akan up cerita tersebut di dalam ruangan YouTube ni. Okay? Sekian sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni dan nantikan video reaksi yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.